Baik, kembali dalam buletin awal ni. Kita sering bercakap berkenaan bagaimana kita mendebani cabaran industri 4.0. Generasi muda khususnya perlu menguasai bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan juga matematik ataupun kita panggil sebagai STEM. Dan ini adalah bagi melahirkan modal insan yang mahir di dalam bidang teknologi masa hadapan yang menjadi teras dalam industri 4.0. Tetapi kita tinggalkan seketika berkaitan dengan bagaimana industri ini bergerak dan sebagainya sekiranya kita tidak mempunyai keperluan ataupun pelajar yang mencukupi dalam bidang-bidang seperti ini. Bagaimanapun kerajaan memandang serius jumlah pelajar-pelajar dalam bidang STEM yang ketika ini pada kadar 47% dan sains tulen sebanyak 19%. Bagaimana hasrat untuk merakyatkan STEM ini dengan meningkatkan jumlah pelajar yang layak atau yang berminat. Jadi saya nak bersama dengan Dr. Anwar Ahmad, pensyarah Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, menerusi Google Meet ketika ini. Assalamualaikum Doktor. Salam Ihsan. Ya, saya pasti doktor telah pun membaca dan melihat bagaimana pertemuan Perdana Menteri dan juga Musti untuk menilai dan juga melihat beberapa perkara penting terutamanya dalam sains, teknologi, matematik dan juga kejuruteraan. Adakah doktor melihat kepada pengurangan dan juga kadar yang sedikit pelajar dalam STEM ini memberi impak yang besar dan mengapa perkara ini berlaku, doktor? Baik, terima kasih Ihsan. Yang pertama sekali, isu bilangan pelajar ataupun murid-murid yang terlibat dengan aliran sains, matematik ini sebenarnya adalah isu yang sudah berlarutan agak lama dalam sistem pendidikan kita. Sebenarnya pada tahun 1980-an lagi kita menyedari bahawa untuk menjadi sebuah negara yang maju, mempunyai industri berimpak tinggi, kita memerlukan bilangan pelajar-pelajar ataupun graduan dalam bidang sains dan matematik kejuruteraan ini dalam jumlah yang besar. Dan apa yang berlaku pada hari ini adalah sesuatu yang perlu kita lihat secara serius. Kerana jika kita kekurangan sumber manusia yang dalam bidang STEM ini, kita akan berhadapan dengan kekurangan sumber manusia dan apa yang berlaku adalah kita terpaksa mengambil daripada pihak luar ataupun daripada tenaga luar. Baik, kita punya satu dasar yang dipanggil dasar 60-40. Ini telah pun dimulakan pada tahun 80-an. Dan dasar ini menyatakan bahawa 60 pelajar kita mesti dah daripada aliran sains dan 40 daripada bukan sains, sama ada sastra dan sebagainya. Malangnya kita tahu bahawa kita tidak pernah mencapai matlamat itu. Dan hari ini kita tahu bahawa bilangannya di bawah daripada 50% bilangan pelajar dalam bidang sains. Dan ini sebenarnya banyak memberi cabaran dan menggugat perancangan kita untuk menjadi sebuah negara yang benar-benar menghasilkan industri yang baik. Dan yang lebih membimbangkan kita adalah trend menunjukkan bahawa bilangan ini semakin lama semakin mengecil ataupun berkurang. Disebabkan oleh wujud satu andaian bahawa bidang-bidang sains, terutamanya yang keluar daripada universiti, graduan bidang sains ini nampaknya seperti sukar untuk mendapat pekerjaan. Tapi sebenarnya kita harus faham bahawa ini sangat terkait dengan keadaan ekonomi semasa. Ketika ekonomi berada dalam keadaan yang tidak begitu baik, memanglah akan lebih ramai graduan yang tidak mendapat pekerjaan. Tetapi kita menjangkakan apabila ekonomi semakin baik, semakin pulih dan stabil, akan banyak peluang-peluang pekerjaan dalam bidang industri yang melibatkan graduan dalam bidang sains dan matematik ini. Jadi pada saya, kita mengucap terima kasih kepada pihak kerajaan khususnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Yang Berhormat Menteri Musti yang mengambil inisiatif untuk melihat isu ini dan untuk memastikan kita mempunyai strategi yang lebih baik berbanding pada masa lalu dalam meningkatkan bilangan pelajar-pelajar dalam bidang aliran sains ini. Dan juga doktor, kalau doktor boleh jelaskan mengapa dan juga antara sebab-sebab yang berlakunya pengurangan jumlah pelajar ini, adakah disebabkan silibus ataupun grade yang tinggi dan sebagainya, kesusahan kemasukan ke sekolah-sekolah dengan aliran-aliran tertentu dan sebagainya. Doktor, mungkin ada perincian-perincian berhubung dengan masalah dan juga isu ini timbul. Ya, sebenarnya banyak kajian yang telah dilakukan oleh para pengkaji berkaitan dengan isu pelajar sains ini. Tapi yang paling mungkin dominan untuk kita bincangkan adalah kita dapati bahawa apabila pelajar-pelajar itu tamat sekolah rendah dan masuk ke sekolah menengah dan mereka memilih untuk masuk ke aliran sastra atau sains,
didapati bahawa ramai pelajar-pelajar yang mengambil keputusan untuk tidak memilih aliran sains sebagai aliran pengajian mereka atau sekolah mereka. Dan apabila kita teliti isu ini, kita dapati bahawa ini berpunca daripada sistem pendidikan sains dan matematik di peringkat sekolah rendah, di mana pelajar-pelajar itu seperti merasa bimbang dan takut dengan kesukaran mata pelajaran tersebut, dan akhirnya mereka merasakan bahawa sains bukanlah bidang yang harus mereka ceburi. Perkara ini menjadi satu isu yang besar pada sektor pendidikan kerana kita kena akui bahawa amalan pengajaran dan pembelajaran di peringkat sekolah rendah untuk mata pelajaran sains dan matematik ini kita amalkan sejak sekian lama dalam keadaan yang sangat rigid, padat dan tidak begitu menggembirakan pelajar. Kalau kita lihat di negara-negara maju, khususnya di Eropah, kita dapati cara mereka belajar sains di peringkat sekolah rendah itu lebih menyeronokkan, menimbulkan minat pelajar, pelajar dapat belajar mengikut keupayaan mereka dan silibus mereka juga tidak terlalu padat dan banyak. Jadi apabila mereka belajar sains di peringkat sekolah rendah yang memenuhi kecenderungan minat, menyeronokkan, diajar oleh guru-guru yang pakar dalam bidang sains dan matematik, mempunyai peralatan pembelajaran sains dan matematik yang baru, yang menarik. Jadi ini meningkatkan minat mereka. Saya fikir isu yang paling besar harus dilihat oleh pihak kerajaan, khususnya KPM, adalah untuk memulakan semula agenda untuk meningkatkan minat pelajar dalam pembelajaran sains dan matematik di peringkat sekolah rendah lagi. Itu pandangan saya, Izzat. Dan juga doktor, selain daripada minat pelajar itu sendiri, pastinya ibu bapa antara peranan penting dalam mencorak bagaimana hala tuju anak-anak ini. Bagaimana ibu bapa dapat melihat kepada potensi anak, bagaimana ibu bapa dapat menggarap sesuatu untuk menarik minat anak-anak bukan saja di sekolah tetapi di peringkat rumah lagi. Ya, betul, Izzat. Peranan ibu bapa dalam menentukan hala tuju pendidikan anak-anak memang besar sekali. Malah dalam banyak keadaan ibu bapa lah yang sebenarnya yang membuat keputusan sama ada anak-anak mereka ini akan belajar dalam bidang aliran sains ataupun bidang bukan sains, sastra dan sebagainya. Jadi kita mengharapkan ibu bapa mempunyai celik sains, celik matematik supaya mereka dapat melihat tentang kepentingan anak-anak mereka untuk menceburi dalam pendidikan sains dan matematik dan memilih aliran sains apabila mereka berada di sekolah menengah. Tetapi seperti yang saya sebut tadi, perkara ini sangat bergantung kepada pengalaman ibu bapa dan pengalaman anak-anak semasa belajar di sekolah rendah dalam bidang sains dan matematik. Jika pengalaman mereka dan kecenderungan mereka itu memenuhi bahawa sains dan matematik itu penting, sains dan matematik itu menyeronokkan, saya fikir bilangan yang mengambil dalam aliran sains ini akan bertambah pada masa depan. Jadi perkara pokok yang mesti kita selesaikan adalah kesedaran ibu bapa untuk memastikan anak-anak belajar di peringkat sekolah rendah itu dalam bidang sains dan matematik dalam keadaan yang seronok, mereka minat dan mereka ingin pergi lebih jauh dalam bidang tersebut. Baik, itu antara langkah untuk merakyatkan sains, matematik, kejuruteraan dan juga STEM ini, dan itu ada pendapat dan juga diskusi dengan Dr. Anwar Ahmad, pensyarah Fakulti Pendidikan UKM, dan pastinya kita mengharapkan minat ini akan bertambah, jumlah pelajar yang mengambil jurusan ini juga akan meningkat, dan ini antara strategi yang perlu diatur dari semasa ke semasa. Baik, terima kasih sekali lagi Doktor.